Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayuni binti Salim bernama Matrik 148461. Pada pembentangan ini, saya akan membentangkan tajuk Discuss the Development of Islamic Science and Philosophical Thought in the Disciplinary Stage. Pengenalan falsafah Islam. Ilmu falsafah adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari bagi menghadapi isu-isu dunia serta pemikiran. Falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada pada Allah Subhanahu Taala. Mencari hakikat hidup yang sebenar ada pada falsafah. Setiap perkara yang diketahui berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Di Barat, ilmu falsafah Barat mula muncul dan berkembang dalam kalangan bangsa Greek yang dikenali sebagai falsafah klasik. Antara tokoh-tokoh terkenal zaman Greek adalah seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Pada abad ke-9 dan berterusan hingga ke abad ke-12 Masihi, munculnya falsafah Islam yang diwakili oleh tokoh-tokoh falsafah Islam tersohor seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan Al-Ghazali. Konsep ilmu menurut falsafah Islam secara menyeluruh adalah sesuatu perkara yang mempunyai hubungannya dengan Tuhan, iaitu pemilik alam. Hal ini bermaksud segala sesuatu dari alam ini terjalin dan tidak terpisah dengan Al-Khaliq, iaitu Tuhan sekalian alam. Hal ini jelas bahawa semua ilmu yang bermanfaat adalah terikat dengan tauhid. Menurut ahli falsafah Islam iaitu Al-Ghazali telah membahagikan ilmu kepada dua, iaitu ilmu pensyariatan serta ilmu yang berdasarkan kemampuan akal dan intelek manusia. Oleh itu, dalam perbincangan ini akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai perkembangan falsafah ilmu Islam dan pemikiran tokoh-tokoh falsafah ilmu Islam dalam peringkat disiplin. Perkembangan falsafah ilmu Islam semasa peringkat disiplin. Sejarah perkembangan falsafah ilmu Islam mula muncul dalam 3 tahap: terbentuknya tradisi keilmuan dan intelektual Islam dalam kronologi penurunan wahyu, tahap penjelasan konsep dan kelahiran struktur konsep keilmuan Islam. Pertama, bermula dengan tahap penurunan wahyu, yang mana penurunan ini bermula dari negeri Mekah Al-Mukarramah, kemudian di Madinah. Wahyu dikatakan sebagai suatu falsafat ilmu Islam kerana wahyu merupakan suatu ilmu yang suci diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dibacakan kepada para nabi dan para rasul melalui malaikat Jibril atau secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, tujuan penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyampaikan kebenaran agama Islam serta menyebarkannya kepada seluruh umat manusia. Penurunan wahyu di Mekah terbahagi kepada 2 peringkat, iaitu pada awal Mekah yang menceritakan tentang konsep ketuhanan dan keimanan, serta peringkat kedua adalah akhir Mekah yang mengisahkan tentang konsep yang lebih luas dan abstrak seperti ilmu, nubuwah dan ibadah. Manakala pada tahap kedua penurunan wahyu adalah di Madinah yang menjelaskan tentang kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bersosial. Setelah wahyu diturunkan buat para nabi dan para rasul, maka rasul-rasul menyampaikan kepada umat manusia, muncul tahap penjelasan konsep. Pada tahap kedua ini dinilai sebagai tahap yang sangat penting kerana wujudnya susunan pengetahuan dalam fikiran umat Islam pada ketika itu. Setelah melalui tahap penjelasan konsep, falsafah ilmu Islam makin berkembang dengan melalui fasa kelahiran struktur konsep keilmuan Islam. Hal ini demikian kerana pada tahap ini telah banyak melahirkan tradisi-tradisi keilmuan Islam seperti sekelompok sahabat-sahabat Nabi yang digelar sebagai Ashbab al-Suffah, iaitu di Madinah. Hal ini dengan kemunculan tradisi keilmuan Islam dalam Islam telah menyebabkan lahir ramai pakar ilmu dalam pelbagai bidang seperti ilmu hadis, iaitu Abu Hurairah, ilmu penetapan hukum Ali bin Abi Talib, ilmu sastra Hasan bin Tabib, ilmu tafsir daripada Al-Zuhri dan ramai lagi.
Seterusnya, pada abad ke-9 sehingga abad ke-12 Masihi, muncul tokoh-tokoh ilmuwan Islam tersohor yang mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains seperti Al-Kindi yang menguasai ilmu dalam pelbagai bidang iaitu bidang falsafah, logik dan sosiologi, Al-Farabi ilmu agama Islam dan Al-Ghazali dan lain-lain. Tokoh-tokoh pemikiran falsafah ilmu Islam yang terkenal ialah Al-Kindi, Al-Farabi dan Al-Ghazali. Al-Kindi merupakan ilmuwan tersohor dan diiktiraf sebagai ahli falsafah Arab dan Islam yang pertama. Nama sebenar beliau adalah Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu Sappah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Ash'atas Ibnu Qais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah iaitu di Iraq pada tahun 801 Masihi semasa zaman Khalifah Harun Al-Rashid. Gelaran yang dipegang oleh beliau sebagai Al-Kindi adalah diambil daripada suku besarnya pada zaman pra-Islam. Al-Kindi membawa ilmuwan falsafah Islam yang berkaitan dengan bukti rasional falsafah Tuhan. Beliau berhujah dengan kewujudan Tuhan melalui hujah dalil-dalil Al-Quran. Hal ini Al-Kindi berpendapat bahawa alam ini adalah terhad walaupun ianya luas. Seterusnya, pemikiran Al-Kindi berkaitan jiwa dan akal manusia, yang mana jiwa manusia dipandang sebagai intisari dari manusia itu sendiri. Menurut Al-Kindi, jiwa manusia adalah kekal dan tidak hancur dengan kehancurannya badan. Hal ini kerana jiwa itu tidak akan binasa kerana zatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan lagi, Al-Kindi juga telah berpendapat bahawa jiwa manusia mengandungi 3 daya iaitu daya berfikir yang disebut sebagai akal, daya marah dan daya syahwat. Oleh hal yang demikian, akhirnya semua pemikiran yang digagaskan oleh Al-Kindi merupakan gagasan yang ditujukan untuk memperdalamkan pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri. Seterusnya, Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang ahli falsafah Islam yang sangat terkenal pada zamannya. Nama sebenar Al-Farabi ialah Abu Nash Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Al-Farabi berasal dan dilahirkan di Trabzon yang terletak di wilayah Wasji iaitu di Turki pada tahun 874 Masihi. Beliau telah menamatkan pendidikan awal di Farab dan Bukhara. Setelah itu beliau berhijrah ke Baghdad untuk meneruskan pendidikan tingginya dan beliau mempelajari serta mahir dalam berbahasa Arab. Kepribadian Al-Farabi adalah seorang yang sangat zuhud, namun beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau meninggal dunia pada 950 Masihi iaitu pada 339 Hijrah. Beliau berkemampuan menguasai pelbagai cabang ilmu pengetahuan serta sangat mahir dalam pelbagai bidang seperti falsafah, logik, sosiologi, sains, matematik dan sejarah. Falsafah ilmu yang dibawa oleh Al-Farabi banyak memberikan penekanan pada bidang logik. Misalnya, apa yang diajarkan oleh Al-Farabi adalah menjelaskan segala kepayahannya, menerangkan rahsia, memudahkan kefahaman terhadapnya dan menyediakan segala keperluan bagi membolehkan ianya diterima dengan waras. Dalam kitab-kitab logik yang dihasilkan oleh Al-Farabi banyak menerangkan dengan jelas tentang perkaitan ilmu logik dengan tata bahasa Arab yang membezakan dua perilaku dalam pemikiran manusia iaitu tasawuf mudah dan tasad iaitu kompleks. Hal ini kita dapat lihat bahawa Al-Farabi cuba menjelaskan bahawa logik merupakan satu rutin dalam kehidupan manusia yang mengikut tata cara yang sistematik. Jika logik itu kita dapat mengikutinya, maka manusia dapat membezakannya hal baik dengan hal buruk. Yang terakhir adalah Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh pemikir Islam terkenal pada kurun ke-6 Hijrah. Nama sebenar beliau ialah Muhammad tetapi dikenali sebagai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i, dan beliau dikenali sebagai Al-Ghazali kerana berasal daripada tempat beliau dilahirkan iaitu Ghazalah.
Pendidikan awal beliau adalah dengan mempelajari Al-Quran, hadis, mendengarkan kisah tentang ahli hikmah dan menghafal syair-syair. Beliau wafat di tempat kelahirannya sendiri pada pagi Isnin 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah, 9 Disember 111 Masihi. Menurut Muhammad Zaki Ahmad 2013, Al-Ghazali telah membahagikan pemikiran falsafah kepada tiga, iaitu golongan yang menafikan wujudnya pencipta yang mentadbir seluruh alam, yang mengkaji tentang tabiat, kajian dan anatomi manusia, tumbuhan serta haiwan, dan golongan menceritakan tentang ketuhanan dengan bersumberkan akal. Pengaruh pemikiran pendidikan Al-Ghazali lebih menekankan pada al-taqarrub ilallah, iaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Al-Ghazali membawa sesuatu pendekatan ilmu yang bersifat multidisiplin ilmu dari berbagai ilmu, iaitu ilmu intelektual dan spiritual. Dengan ini, kita dapat lihat bahawa metod pendidikan yang ingin disampaikan oleh Al-Ghazali adalah kewajipan manusia kepada Allah, kewajipan manusia sesama manusia, dan kewajipan kepada diri sendiri, iaitu ilmu akhlak, dan bagi kewajipan sesama manusia dapat ditunaikan melalui ilmu muamalat dan ilmu kontrak ahlan syahsiyah. Secara kesimpulannya, daripada perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa disiplin-disiplin ilmu dalam falsafah Islam mempunyai nilai keasliannya yang tinggi dan kaedah-kaedah yang mendalam. Ilmu falsafah sebenarnya sesuatu usaha untuk kita mencari kebenaran, dan kebenaran itu terdapat pada Allah Subhanahu Taala. Perkembangan falsafah ilmu Islam sememangnya jelas telah mencapai suatu tahap yang sangat membanggakan, di mana falsafah ilmu Islam ini mula muncul dengan disiplin-disiplin ilmu dalam pelbagai bidang. Perbincangan di atas juga telah menunjukkan bahawa sebenarnya falsafah ilmu Islam yang wujud dan muncul serta falsafah ilmu Islam ini adalah sebenar-benarnya falsafah ilmu yang benar. Dengan perkembangan ilmu-ilmu Islam, lahirnya tokoh-tokoh falsafah Islam tersohor seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan Al-Ghazali. Hal ini dapat kita simpulkan bahawa Al-Kindi, yang merupakan ahli falsafah pertama dalam Islam yang telah mengharmonikan antara agama dan falsafah. Al-Farabi pula ahli falsafah Islam yang mengkaji setiap apa yang dipelajari untuk kegunaan mesin sejagat. Al-Farabi juga menunjukkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk membawa orang Islam ke arah ilmu duniawi dan ukhrawi. Terakhir, Imam Al-Ghazali juga seorang daripada golongan agamawan yang bersikap terbuka, kreatif dan proaktif. Beliau dapat menangani di zamannya dengan diimbangi pendekatannya antara intelektual dan spiritual. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.